Dan untuk meringkaskan masa, saya jemputlah terus kepada Puan Juliana untuk memberikan taklimatnya. Silakan. Baik, terima kasih Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Timbalan Pengarah Dr. Azhar bin Bahari, seterusnya semua ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, semua pensyarah-pensyarah IPGK Pulau Pinang. Syukur kita kepada ilahi kerana saya diberi peluang untuk memberi taklimat peperiksaan OBT bagi peperiksaan Oktober 2021 IPGK Pulau Pinang pada petang ini. Pertamanya saya merakamkan jutaan terima kasih di atas kehadiran semua pensyarah-pensyarah ke sesi taklimat pada petang ini. Saya juga mengambil kesempatan ini memohon maaf kerana dalam surat jemputan menghadiri taklimat itu pada senarai nama pensyarah itu ada 3-4 orang senarai nama pensyarah. Saya tersilap letak dia punya jabatan. Saya minta maaf dan saya akan ambil maklum dan akan dibetulkan untuk surat sesi peperiksaan yang akan datang. Minta maaf. Okay. Baik, pada petang ini seperti yang semua sedia maklum, taklimat yang saya akan berikan ini adalah satu prosedur wajib yang perlu saya jalankan untuk semua pensyarah-pensyarah IPGK Pulau Pinang yang akan dan terlibat secara langsung dalam peperiksaan Oktober 2021. Okay. Pada taklimat petang ini, antara perkara-perkara yang saya akan maklumkan ada 4 perkara utama lah. Yang pertama berkaitan dengan maklumat am, yang kedua berkaitan dengan Google Classroom, yang ketiga berkaitan dengan Google Drive dan yang keempat adalah berkaitan dengan panduan pelajar dan pensyarah. Okay. Seperti yang saya paparkan ini untuk makluman, sekadar makluman semua, jumlah keseluruhan kursus yang ditawarkan bagi semester ini bagi semua jabatan secara keseluruhannya adalah 47 kursus. Kursus yang akan ada peperiksaan adalah sebanyak 40 buah kursus dan kerja kursus 100% ada 7 buah kursus. Okay. Seperti semua sedia maklum, tarikh peperiksaan 11 September hingga 22 Oktober. Saya terlupa tukar, maaf. Maklumat jadual waktu peperiksaan Oktober saya telah emailkan kepada semua pensyarah melalui email ipjkpp.pnp pada 23 September. Makluman lantikan juga telah kita maklumkan melalui email dan juga makluman pensyarah pun kita telah maklumkan melalui email. Okay. Seterusnya saya nyatakan di sini setelah mesyuarat jawatankuasa peperiksaan dan penilaian JKPP IPG bilangan 6 yang telah dijalankan, keseluruhan calon yang akan menduduki peperiksaan adalah layak menduduki peperiksaan pada kali ini. Okay. Okay. Baik, antara perkara kandungan yang telah saya maklumkan tadi adalah berkaitan dengan Google Classroom. Okay, seperti sebelum ini, Google Classroom merupakan platform utama kepada semua pensyarah-pensyarah untuk menguruskan peperiksaan. Jadi pada kali ini Google Classroom saya telah membuat penambahbaikan sedikit pada interface Google Classroom yang mana saya telah topikkan dia kepada beberapa bahagian. Jadi mengikut kepada topik yang telah saya susun itu, contohnya pada topik pelajar itu, jadi urusan-urusan tu akan diambil tindakan dan perlu diambil tindakan oleh pelajar. Contohnya pada topik pelajar itu di bawahnya ada arahan peperiksaan Oktober. Yang ini perlu diisi oleh dan dibaca oleh calon-calon peperiksaan lah. Okay. Dan calon-calon perlu isi kehadiran peperiksaan dan buku jawapan peperiksaan ini pun di bawah topik pelajar. Ini adalah antara perkara-perkara yang akan diambil tindakan oleh pelajar. Okay, pada ruangan soalan peperiksaan kita sediakan satu topik dan seterusnya ada topik penghantaran skrip jawapan peperiksaan. Pada skrip jawapan peperiksaan ini adalah ruang di mana semua calon perlu menghantar balik skrip jawapan setelah tamat peperiksaan.
Jadi apa yang perlu pensyarah perlu membina ataupun meng-create lah folder ikut kelas yang tertentu. Calon-calon yang ada mungkin dalam kelas biasa 1, kelas 2 mungkin pensyarah perlu bina folder-folder tersebut supaya pelajar ambil maklum dan hantar mengikut kelas yang telah ditetapkan. Ini kerana ia dapat memudahkan pensyarah untuk mengenal pasti dan menerima skrip jawapan-jawapan yang sepatutnya diterima. Dan mudahlah. Kelas 1 kelas ni kelas tertentu je, semua dalam kelas yang sama. Seterusnya pada topik pensyarah, saya letakkan di situ adalah borang kehadiran calon peperiksaan dan juga laporan ketua pengawas. So ini adalah tindakan pensyarah ataupun pengawas lah pada bahagian ini. Dan kemudian pada topik pemantau, ini adalah ruangan yang diperlukan oleh pemantau, iaitu seperti yang telah dijalankan sebelum-sebelum ini. Pemantau adalah terdiri daripada ketua-ketua jabatan khusus-khusus yang ditawarkan. Jadi kalau mana-mana ketua jabatan yang rasa tak boleh nak memantau pada tempoh peperiksaan dijalankan, ketua jabatan boleh melantik mana-mana pensyarah yang rasa boleh membantu dan dia akan mengisi borang pemantauan tersebut. Baik. Saya detailkan di sini antara topik-topik ataupun perkara yang telah saya senaraikan dalam Google Classroom itu. Puan Juliana? Ya. Ada orang komen slide tak nampak, kecil sangat. Oh, kecil sangat. Okey. Sekejap saya kena present besar. Saya stop dulu sekejap. Sekejap saya share. Boleh nampak tak? Ya, better. Yes. Okey, terima kasih doktor. Okay, sama. Okey, saya sambung kepada perkara arahan peperiksaan. Ini sebenarnya pensyarah-pensyarah yang pernah menguruskan peperiksaan yang lepas-lepas telah ada pengalaman dan menguruskan dengan sangat baik. Tapi saya sekadar refresh saja pada hari ini. Mungkin juga saya tengok pada senarai pensyarah-pensyarah tu ada juga pensyarah-pensyarah yang belum pernah lagi menguruskan peperiksaan secara dalam talian. Jadi kepada yang telah biasa guna, saya sekadar refresh balik je lah yang mana-mana perkara-perkara yang saya taklimatkan sebelum ini. Baik, bagi arahan peperiksaan, seperti yang saya maklumkan tadi, semua urusan-urusan ini tidak boleh di-upload ataupun dibuka kepada pelajar terlalu awal. Jadi pada arahan peperiksaan, untuk urusan-urusan post kepada pelajar adalah di bawah tanggungjawab semua pensyarah-pensyarah bagi kursus-kursus yang ada exam pada mengikut jadual peperiksaan yang telah ditetapkan lah. Bagi saya di unit peperiksaan hanya menyediakan platform dan juga menyediakan semua perkara-perkara dalam bentuk draft. Jadi pada hari peperiksaan yang akan post adalah pensyarah-pensyarah yang akan post kepada pelajar lah. Antaranya adalah arahan peperiksaan. Ini adalah perlu dipost kepada pelajar pada hari peperiksaan. Contohnya kalau peperiksaan bermula pukul 8.30 pagi, mungkin arahan ni boleh dipost awal pukul 8. So untuk makluman semualah. Kemudian sama juga dengan slip kehadiran, perlu dipost pada hari peperiksaan. Perlu dipost pada hari peperiksaan.
borang kehadiran calon. Ini adalah untuk tindakan pensyarah. Okay. Borang kehadiran calon ini pelajar ataupun calon peperiksaan mengisi dalam slip kehadiran peperiksaan. Jadi bila calon peperiksaan mengisi dalam borang slip kehadiran, data-data yang diisi akan masuk pada data worksheet seperti pada nombor 1 itulah. Okey, butiran-butiran mereka akan masuk di situ dan kemudian dia akan diagihkan juga mengikut kelas seperti di bawah sheet tu, sebelah tu ada PI 1, PI 2, PI 3 dan PI 4. Jadi pensyarah yang menguruskan peperiksaan itu akan kena pasti jumlah kehadiran mengikut kelas berdasarkan kepada worksheet yang terpapar pada tajuk borang kehadiran calon yang di bawah topik pensyarah itulah. Jadi seterusnya yang nombor 2 tu, bila dia masuk dalam senarai tu, dia automatik akan duduk dalam template borang kehadiran calon yang telah pada nombor 2 tu lah. Okay, jadi pada borang kehadiran calon tu, pensyarah diminta untuk mengisi maklumat-maklumat yang diperlukan dan menurunkan tanda tangan lah pada ruang bahagian tanda tangan di bawah. Okay. Jadi borang-borang tersebut perlu pensyarah lengkapkan dan kemudian dimuat naik dalam Google Drive UPP. Okay, Google UPP yang kita telah sediakan kepada semua kursus-kursus dan kita add kepada semua pensyarah-pensyarah yang terlibat. Okay, itu untuk urusan borang kehadiran calon. Seterusnya pada topik soalan peperiksaan akan dibuat naik oleh UPP. Okey, cuma bila UPP muat naik, pensyarah perlu postlah kepada pelajar. Okey, soalan selalunya kita akan muat naik seawal 10 minit sebelum peperiksaan dijalankan. 5 ke 10 minit baru kita muat naik lah. Jadi bila kita dah ready, dah muat naik, baru pensyarah boleh post kepada pelajar. Okay. Laporan pengawas peperiksaan. Okay, laporan pengawas peperiksaan ini pun saya telah sediakan dalam bentuk Google Form. Okay, bila pengawas mengisi Google Form tersebut, dia automatik akan dikonvertkan terus ke dalam bentuk laporan seperti pada nombor 2 itu. Okay, bila diisi dia akan masuk ke laporan ketua pengawas itu dan dia juga akan di-email kepada pengawas-pengawas ke alamat email yang dimasukkan ataupun yang didaftarkan oleh pengawas pada Google Form tersebut. Okay, mana email yang dimasukkan, so laporan itu akan pergi kepada email tersebut lah. Jadi selalunya kita akan pergi kepada email e-pembelajaran lah. Okay, email e-pembelajaran pensyarah sebab dia adalah satu email rasmi. Jadi setelah terima laporan tersebut, diminta pensyarah semak balik lah kalau ada apa ke, kemudian perlu lengkapkan lah. Ada ruang tanda tangan dalam tu dan sebagainya. Dan setelah lengkap, perlu juga dimasukkan dalam Google Drive UPP. Ada pada folder yang kita sediakan lah. Okay. Seterusnya, saya pergi kepada topik laporan pemantau peperiksaan. Okay. Laporan pemantau peperiksaan sama juga konsep yang digunakan, diisi dalam Google Form dan laporan tersebut akan terus menjadi laporan dan di-email terus kepada email yang didaftarkan. Kemudian ini perlu di-email semula kepada unit peperiksaan dan penilaian ke alamat email upp.ipjkpp@ipgm.edu.my. Okay, laporan-laporan ini perlulah lengkap berserta dengan tanda tangan yang pada ruang tanda tangan lah pada borang tersebut. Okay. Baik, sekiranya ada pensyarah yang nak bertanya, boleh je tanya bila-bila, tak perlu tunggu di akhir nantilah, boleh terus tanyalah. Okay. Baik, kalau tak ada, saya teruskan lagi dengan tajuk kandungan saya yang kedua, yang ketiga iaitu Google Drive. Okay.
Untuk makluman semua, UPP sejak MCO ini sejak dia menjalankan peperiksaan secara dalam talian, kita mengumpul semua bahan-bahan peperiksaan dan kerja khusus dalam Google Drive. Jadi kiranya Google Drive ini adalah satu benda yang penting lah, okey. Seperti yang tertera pada paparan yang slide yang saya tunjukkan ini, pada Google Drive peperiksaan ada 6 perkara yang kita telah minta ataupun perlu bantuan pensyarah untuk lengkapkan kandungan-kandungan folder tersebut. Okay, antara yang pertama ialah penggubalan. Ini folder penggubalan ini dah selesai, okay, sebabnya semua soalan-soalan telah dimasukkan dengan soalan-soalan yang betul lah. Okay. Perkara folder yang kedua adalah berkaitan dengan bahan peperiksaan. Dalam folder ini terkandungnya EJM iaitu jadual markah lah. Okay. Ini yang kita buat EJM yang mana dia telah di auto countkan dan pensyarah hanya perlu masuk dan nanti dia akan kirakan. Okay. Dan dalam itu juga saya sedia maklum kadang-kadang benda ini mungkin agak merumitkan bagi sesetengah pensyarah. Tapi tak apa, kita cuba menyediakan di situ pada folder yang sama kita sediakan macam mana nak guna EJM tu. Okay, kita dah buat, mungkin pensyarah boleh rujuk pada video tu lah. Okay, macam mana pengkaedahan, apa nak buat dulu untuk melengkapkan EJM tersebut. Okay. Folder yang ketiga adalah berkaitan dengan penyelarasan sampel skrip. So ini pun perlu dimasukkanlah bahan. Okay. Folder yang keempat berkaitan dengan moderasi iaitu 9 sampel skrip. Jadi kalau dia punya calon 15 ke bawah, so hanya skrip dia satu-satu sahajalah. Tapi kalau dia melebihi daripada 15 orang calon, dia akan beri 3 cemerlang, 3 sederhana dan 3 rendah. Okay. Dan juga dalam folder yang sama moderasi itu juga kita ada folder untuk skrip cemerlang dan juga skrip gagal. Maksudnya di sini sekiranya yang skrip cemerlang tu kita katakan kalau dalam 3 sampel cemerlang itu tapi dalam masa yang sama kita ada 6 orang pelajar calon yang cemerlang, jadi 3 akan jadi sampel untuk sampel skrip cemerlang dalam 9 sampel itu, yang 3 lagi perlu dimasukkan dalam skrip folder skrip cemerlang. Okey. Untuk makluman juga, semua setiap sampel-sampel skrip tu kita juga telah sediakan satu senarai, bukan senarai semak lah ya, macam di situ jadual. Maksudnya bilangan siapa skrip pelajar mana yang kita masuk berserta dengan nilai markah dan juga kita perlu isilah dalam bentuk Excel pada folder moderasi itu. Jadi senarai semak itu juga penting kerana kalau tak isi itu nanti kita tak tahu sama ada calon yang dimasukkan itu, kita susah nak cari. Kalau orang minta dalam masa yang terdekat, susah pula kita nak buka satu-satu punya skrip. Jadi bila dah isi dalam jadual itu, so ianya menjadi lebih mudah. Okay. Dan folder yang kelima adalah berkaitan dengan BKKP. BKKP adalah borang pengesahan pengisian markah dan juga BKKP. Borang pengisian markah ini adalah borang yang ditandatangani oleh 4 orang lah. Okay, borang yang 4 orang tanda tangan itu dan juga BKKP. Okay, BKKP maksudnya di sini bukan hanya sekadar page pertama BKKP sahaja. BKKP yang kita masukkan di ruang folder ini, pensyarah perlu masukkan satu set BKKP ke dalam folder ini. Termasuklah analisis, graf dan sebagainya. Okay, saya nampak ada juga yang sebelum ini hanya masukkan BKKP depan saja, markah saja. Tapi sebenarnya kita perlukan satu set BKKP yang sama dalam items tu lah. Dia sebenarnya sama macam konsep
hard copy. Kalau dulu UPP minta semua pensyarah hantar satu salinan ataupun satu set BKKP kepada UPP untuk kami filekan. Okay, jadi untuk NCO ini kita tak minta lagi dalam bentuk hard copy, cuma perlu dan juga wajiblah masukkan set dalam BKKP itu. Bukannya sekeping markah saja, perlu masukkan analisis dan sebagainya lah. Okay. Perkara yang folder yang keenam adalah berkaitan dengan borang BKC. Borang BKC ni adalah borang kehadiran calon tadilah yang telah lengkap dan juga borang laporan pengawas yang juga telah lengkap ditandatangan dan sebagainya. Itu bagi Google Drive peperiksaan. Samping itu juga saya nak menyentuh juga berkaitan dengan Google Drive bagi kerja khusus. Okay. Bagi kerja khusus, kita juga telah menyediakan 5 folder di situ. Folder yang pertama adalah berkaitan dengan JST. Okay, saya rasa ini mungkin telah selesai. Dalam PT 04 01012304, so perlu dilengkapkan semua borang penyelarasan markah kerja khusus sebelum peperiksaan, moderasi, sampel kerja khusus, tugasan cemerlang dan tugasan gagal. Okay. Maksudnya di sini, kalau dia minta sampel, saya memang perlukan kerjasama pensyarah masukkan semua tugasan-tugasan pelajar. Maksudnya masukkanlah kalau ada 2, 3 dan sebagainya perlu dimuat naik ke dalam folder ini. Okay, tapi saya juga ada dimaklumkan oleh pensyarah yang pensyarah juga ada tugasan yang pelajar hanya buat YouTube dan sebagainya lah, maksudnya dalam bentuk software yang lain. Jadi kalau yang pengkaedahan itu digunakan oleh pensyarah, pensyarah boleh buat satu senarai kemudian hanya contohnya macam YouTube kan, okay, pensyarah hanya copy dia punya link, kemudian buat satu senarai letak di situ. Jadi kita tahu yang kalau kita kata, kalau kita tengok daripada ruangan kerja khusus tu assignmentnya adalah design YouTube. Jadi kat mana YouTube tu? So kita dah ada lah, pensyarah dah buat senarai di situ. Okey, pelajar A, ini link dia. So kita nampak bila kita klik link itu, kita boleh capai paparan YouTube itu. So itu yang kita maklumkan, kata perlunya semua tugasan-tugasan, termasuklah juga yang kata YouTube ke video dan sebagainya. Kalau rasa tak boleh nak muatkan secara semua dalam tu, memadai buat satu senarai kemudian letakkan di situ link. Okay, jadi kita maklumlah kata benda ini memang sukar untuk kita upload dan sebagainya, tapi kita ada cara untuk capai bahan-bahan tersebut. Okay. Folder yang kelima adalah berkaitan dengan BKKP dan juga borang pengesahan markah. Sama juga seperti tadi, borang BKKP bukannya sekeping borang markah sahaja, dia perlu masukkan satu set. Okay, satu set dan juga borang pengesahan pengisian markah. Okay, seperti saya katakan tadilah ya, saya ni balik. Dalam memasukkan dokumen-dokumen dalam Google Drive, ada beberapa perkara yang saya perlu tekankan lagi lah kepada semua. Yang pertama, semua dokumen yang dimuat naik perlulah dalam format PDF. Okay. Sebab benda ini sangat penting. Kenapa tak boleh letak dalam format lain? Bukan tak boleh, tapi dia tak memenuhi syarat UPP kerana kita tak nak berlaku apa-apa pengeditan. Saya tak kata salah siapa, cuma kita boleh meragukan situasi kalau format itu dihantar dalam bentuk Word, contohnya benda yang boleh diedit. Kita takut kalau apa-apa teredit ke dan sebagainya, kita takut nanti benda itu asalnya lain, nanti jadinya lain. Jadi memang kita mewajibkan semua dokumen pensyarah convert siap-siap ke dalam PDF, kemudian baru masukkan dalam folder-folder tersebut. Okay. Setiap folder perlu dilengkapkan dengan maklumat yang diperlukan. Okay. Jadi di situ kita dah kata tadi, setiap folder UPP telah sediakan checklist.
Okey, jadi tolonglah mohon kerjasama pensyarah agar dokumen-dokumen masuk itu memenuhi checklist yang kita telah sediakan lah. Okey, dan juga di situ adalah menjadi tanggungjawab penyelaras kerja khusus dan juga peperiksaan di jabatan untuk membuat senarai semak itu, dan tik-tik pada bahagian-bahagian tertentu adalah dia penyelarasnya akan semak lah sama ada dokumen-dokumen yang dimasukkan itu adalah benda yang betul. Okay, ini sangat penting lah kepada pengurusan dokumen Google Drive yang baik berdasarkan kepada bahan-bahan yang kita masukkan. Okay. Sampel skrip cemerlang sederhana dan rendah, ada sampel skrip cemerlang, gagal. Setiap folder lengkapkan dengan sesemak, ini saya dah maklumkan tadi. BKKP one set, inilah ya antara item-item yang perlu, yang dikatakan one set tu. Laporan BKKP, analisis graf dan sebagainya lah. Saya takkan itu perlu disimpanlah dalam folder BKKP tersebut. Lagi satu perkara penting adalah berkaitan dengan kandungan folder itu. Sebab bila kita buka, ada juga folder-folder yang kadang-kadang dah jadi macam pendrive. Okay, saya minta maaf, sebenarnya folder-folder itu adalah terlalu sulit. Terlalu sulit maksudnya di situ tak ada bahan-bahan lain yang boleh dimasukkan kecuali bahan-bahan ataupun dokumen yang UPP minta sahaja. Sebab kita nampak bila saya sendiri buka ada file-file yang edit 1, latest 2 dan sebagainya. Kalau boleh, saya memohon sangat kerjasama semua agar mana-mana file yang rasa pensyarah rasa tak perlu masuk dalam itu, tolong keluarkan. Okey, tolong keluarkan dan hanya tinggalkan dalam folder itu adalah hanya file-file tertentu sahaja yang perlu ada. File-file yang tak berkenaan tolong keluarkan. Okay. Seterusnya adalah berkaitan dengan maklum balas pelajar. Okay, ini berkaitan dengan kerja khusus lah. Seperti yang dimaklumkan oleh pihak IPGM kepada saya, maklum balas pelajar adalah satu daripada item yang akan dicari ataupun diminta oleh auditor semasa mereka membuat penyemakan EEVE. Okay, untuk makluman semua juga, sebenarnya sekarang kita ni mungkin terlepas lah sekarang 2 minggu ini adalah merupakan audit EEVE bagi kampus-kampus lain. Untuk kali ini kita terlepaslah daripada audit EEVE. Jadi dalam masa yang sama ini feedback yang diterima, so kampus-kampus yang tak terlibat juga perlu bersedia kerana audit-audit seperti ini dia akan datang pada bila masa. Jadi maklum balas pelajar ini sering kali ditanya, memang dia minta pun sebab dia kata markah dah diberi, okey, bahan rujukan hasil-hasil telah diupload, tapi adakah pelajar telah maklum? Okey, so kita kata kita memang maklum pelajar, tapi dokumen makluman khusus, maklum balas daripada pelajar tu tak dimuat naik sekali dalam folder. Jadi untuk kali ini saya memohon kepada semua, kalau ada maklum balas daripada pelajar berkaitan khusus-khusus yang kita dah adakan ini, tolong snap je depan tu, masukkan. Contohnya pada sampel cemerlang yang dipilih, maka itulah maklum balas pelajar itu yang kita attachkan bersama dalam folder tersebut. Okay, itu berkaitan dengan Google Drive. Dan juga untuk makluman semua, perkara-perkara yang saya nyatakan ini sebagai persediaan kerana saya tak naklah kalau kita tak lengkapkan dokumen-dokumen yang penting dalam Google Drive ini, sebab nanti kalau ada audit saya perlu minta lagi dan pensyarah akan buat kerja 2 kali. Saya tak naklah benda itu berlaku. Jadi kalau boleh kita lengkapkan siap-siap, nanti kalau siapa-siapa nak datang semak pun dah tak jadi masalah sebab semua dokumen yang perlu kita dah selesaikan tempoh masa yang tetapkan. Contohnya kalau untuk Oktober,
kita selesaikan untuk Oktober lah. Tak perlulah Januari esok saya nak tanya balik kepada pensyarah hal-hal Oktober 2021. Itu yang kita minta supaya pensyarah memberi kerjasama sewajarnya agar semua dokumen-dokumen ini dapat disertakan dengan telitilah, dan juga penyusunan dokumen adalah sistematik bagi pihak saya di UPP maupun juga kepada pihak semua pensyarah-pensyarah IPG-KPP. Okay. Baik, suka saya kongsikan di sini juga panduan pensyarah. Saya akan stop dulu. Saya akan sertakan balik link. Okey, ini adalah garis panduan pengurusan pentaksiran akhir dalam talian bagi calon peperiksaan Oktober. Okey, panduan-panduan ini saya telah taklimatkan kepada semua calon-calon pada 11 pagi tadi, dan antara kandungannya inilah yang menjadi rujukan dan panduan calon kita nanti. Kita telah ingatkan calon untuk bersedia dengan capaian dan kemudahan internet yang stabil, dan saya juga menekankan agar calon mengemaskini alamat email dan nombor telefon bagi tujuan pentaksiran. Kerana apa kita bimbang ada juga pada hari peperiksaan yang tertidur lah, yang terlewat lah. Kadang-kadang nombor yang kita ada pada saya sendiri kadang-kadang nombor yang dah tak guna. Jadi mungkin pensyarah juga boleh ambil maklum lah, minta perkara-perkara penting ini. Dan kita juga maklumkan semua calon akan menerima pautan atau invite kepada soalan pentaksiran akhir menggunakan GC berdasarkan jadual inilah. So selalunya kita akan maklumkan kepada pensyarah yang akan menguruskan, pelajar perlu di invite sehari sebelum peperiksaan dijalankan. Okay. Okay, sebelum ini yang saya maklumkan, peperiksaan mula 30 minit, kita dah maklumkan kepada semua, minta mereka membaca arahan peperiksaan, dan juga pelajar perlu mengaktifkan kamera. Ini adalah wajib. Okay. Jadi pelajar perlu aktifkan kamera semasa taklimat yang dijalankan oleh pensyarah. Okay, baik, di sini saya nak berkongsi dalam GC. Kalau semua tuan-tuan dan puan-puan doktor tengok, dalam itu kita ada, saya aktifkan link untuk GM. So selalunya saya nampak memang semua pensyarah akan guna link tersebut untuk sesi taklimat peperiksaan. Tapi kadang-kadang link itu kalau bukan pensyarah yang buka dulu link itu, kalau pelajar yang buka link itu, rakaman itu akan masuk kepada akaun pelajar tersebut. Tapi kalau pensyarah yang buka dulu link itu, so maka rakaman itu akan masuk ke email pensyarah. Okey, maklumlah ya, sebab rakaman itu juga perlu dimuat naik dalam folder tadilah. Sebab kadang-kadang pensyarah tanya, mana pergi rakaman saya? Itu sebenarnya situasi yang berlaku. Jadi kalau ada pelajar awal masuk, maka rakaman tu kalau kita rakam, rakaman itu akan masuk ke email dia lah. Ya. Calon juga maksudnya sendiri, semasa taklimat, dia akan buka kamera. Contohnya pada peperiksaan akan bermula pada pukul 8.30 pagi. Okay. Jadi pukul 8 sepatutnya pensyarah telah mula memberi taklimat kepada calon-calon peperiksaan. Jadi pada ketika itu kamera perlu diaktifkan oleh semua calon-calon peperiksaan. Dan pada perkara 5.3 ini, calon juga dikehendaki mengaktifkan kamera ketika peperiksaan mula dijalankan selama 15 minit. Jadinya kalau 8.30 adalah masa memulakan peperiksaan, jadi kamera itu akan dibuka selama 45 minit lah. Okay, wajib dibuka selama 45 minit. Jadi ada juga yang bertanya, okay, perlu ke tidak kalau pensyarah minta untuk semua calon untuk mengaktifkan kamera sepanjang peperiksaan dijalankan. Okay.
Bagi unit peperiksaan dan penilaian, pada peperiksaan Oktober ini kita tidak mewajibkan lagi semua calon untuk buka kamera sepanjang masa peperiksaan. Contohnya kalau peperiksaan itu sepanjang 2 jam setengah, maka dia orang kena aktifkan kamera 2 jam setengah. Tapi pada peperiksaan Oktober ni kita belum wajibkan lagi. Cuma itu adalah dalam perancangan dan akan dibentangkan ke mesyuarat pengurusan. Okey. Jadi mungkin akan datang perlu buka kamera untuk sepanjang waktu peperiksaan dijalankan. Tetapi kalau mana-mana pensyarah ataupun jabatan nak melaksanakan itu, maksudnya mengaktifkan kamera sepanjang waktu peperiksaan, dia tak menjadi masalah, terpulang kepada jabatan dan pensyarah-pensyarah yang akan menguruskan lah. Okay, tak ada masalah. Sama juga kalau nak on kamera di hujung, maksudnya lagi setengah jam nak habis, pensyarah perlu calon perlu aktifkan kamera. Pun tak menjadi masalah kalau pensyarah minta student buka kamera dia. Okay, tapi buat masa ni UPP hanya menetapkan kamera diaktifkan pada sebelah awal sahaja. Okay. Perkara 54, calon turn in dalam GC, kehadiran, taklimat dan sebagainya. Okey, untuk kali ini juga seperti yang diminta oleh pihak IPGM, calon digalakkan menjawab dalam buku jawapan iaitu dalam format Google Docs. Okey. Ini baru sangat dimaklumkan. Jadi kita ambil pendekatan, kita menggunakan ayat digalakkan. Tak salah kalau pensyarah-pensyarah tak minta dia orang jawab Google Doc pun. Boleh juga, masih lagi boleh untuk memuat turun buku jawapan daripada GC, kemudian menjawab dalam buku jawapan. Okay, tapi format Google Doc ini buat masa ini hanyalah dalam menggalakkan sahaja, digalakkan sahaja. Okay. Dan juga wajib pelajar pensyarah perlu pastikanlah buku jawapan diisi dengan angka giliran dan kod khusus. Dan juga saya juga telah maklumkan mereka kalau tak mendaftar dalam masa 30 minit, kiranya mereka dikira tidak hadir peperiksaan. Okay. Ini format biasa, gunakan buku secara bebas dan sebagainya lah. Okey, format peperiksaan. Okey, perlu diingatkan juga selain daripada menghantar dalam bentuk Google Doc, pensyarah juga boleh minta, kita galakkan juga pensyarah minta dalam student ataupun calon menghantar skrip jawapan dalam dua bentuk lah. Dua bentuk file iaitu bentuk PDF dan juga bentuk dokumen. Okay, kerana mungkin ada kalangan pensyarah yang nak semak guna kami ke, guna direct kepada GC ke dan sebagainya. Saya tak pastilah, itu terpulang kepada semua pensyarah. Keadaan mana yang terbaik nak guna, boleh guna, dan juga mungkin bentuk-bentuk file yang disubmit oleh pelajar ini membantulah pengkaedahan yang dipilih oleh pensyarah. Okay. Perkara 7.5, calon yang gagal menghantar jawapan pada masa ditetapkan adalah dikira telah gagal peperiksaan berkenaan. Okay, dalam kes ini calon boleh buat rayuan sekiranya mereka mempunyai bukti bahawa mereka telah menghantar jawapan berkenaan dalam masa yang ditetapkan. Okay, ini adalah penting ya. Contohnya kalau mereka perlu menjawab, perlu menghantar setelah tamat peperiksaan dijalankan. Tetapi sekiranya kalau ada calon-calon kita yang mungkin mengalami masalah rangkaian internet ke dan apa-apa, selewat-lewatnya masa yang kita boleh peruntukkan kepada pelajar-pelajar tertentu ini hanyalah maksimum 30 minit sahaja. Okay? 30 minit sahaja. Tak boleh lebih daripada itulah. Saya kata kalau kita kata dia tak boleh, dia masalah internet, mungkin kita boleh atas budi bicara lah. Tapi yang ditetapkan sekarang paling maksimum kita boleh bagi dia adalah 30 minit sahaja. Ini berapa? Itu adalah panduan pengurusan bagi calon peperiksaan. Okay, sekarang saya akan paparkan pula adalah panduan
pentadbiran peperiksaan bagi pensyarah dan juga pengawas. Okey. Fasa sebelum pentaksiran. Okey, perkara pertama yang pensyarah perlu buat adalah perlu invite calon daripada kelas masing-masing ke pelantar Google Classroom. Ni kalau ni 2 hari lah, tapi kalau rasa ni sehari pun sudah memadai. Okay, jangan invite ataupun minta mereka aktifkan terlalu awal. Okay, dalam 2 hari, 1 hari, okey. Okay. Perkara yang kedua, pastikan calon adalah tepat mengikut bilangan calon daripada kelas masing-masing. Perkara yang ketiga, seperti saya katakan tadi lah, digalakkan dalam format Google Docs ataupun bentuk PDF dan sebagainya. Ini yang dicadangkan save as file, nama file dalam huruf besar ini, contoh seperti yang saya paparkan ini. Tetapi kalau pensyarah ada teknik yang terbaik untuk pelajar menamakan file pun tidak menjadi masalah. Ini kita hanya beri panduan saja kepada pensyarah. Kalau rasa nak ikut, boleh. Kalau rasa ada teknik yang terbaik, teruskan dengan teknik pensyarah-pensyarah lah. Okay. Seperti saya katakan tadi, soalan akan dimaknai oleh unit peperiksaan lah. Okay. Ini calon perlu mengaktifkan kamera seperti saya maklumkan tadi, yang mana mereka perlu aktifkan kamera. Okay. Google Form untuk kehadiran perlu diisi dan kemudian dihantar turn in balik. Menggunakan template buku skrip jawapan yang telah dimuat turun. Okay, kita dah sediakan, mohon guna yang kita telah sediakan. Pelajar tidak mendaftarkan diri 30 minit jika tidak hadir. Okay, untuk fasa menamatkan pentaksiran akhir. Fasa menamatkan pentaksiran akhir ini seperti kalau bersemuka lah, selalunya kalau di dewan tu kita akan ingatkan berapa minit lagi tinggal, berapa minit lagi tinggal. So sama juga dalam GC, dalam talian kita perlu beri peringatan 30 minit sebelum masa pentaksiran akhir tamat. Okay, supaya bila kita maklumkan ini, pelajar-pelajar telah ataupun calon telah bersedia untuk memastikan mereka dapat membuat penyusunan, semakkan dan pastikan jawapan-jawapan yang terakhir yang perlu mereka isilah. Okay. Menamatkan pentaksiran akhir mengikut masa tetapkan. Selepas masa menjawab akhir, pastikan mereka klik turn in. Ada juga dia kata dia dah hantar tapi rupanya dia terlupa nak klik pada turn in. Dan yang paling penting di sini, saya sukalah peringatan mesra kepada semua pensyarah yang mana bila kita telah terima semua buku-buku skrip jawapan, tolong pastikan dulu bilangan yang dihantar itu adalah bilangan yang betul dan juga kandungan dalam skrip jawapan itu adalah kandungan bagi soalan yang berkaitan yang kita sedang exam lah. Okay, sebab sebelum ini pernah berlaku, bukannya saya bercerita, kita berkongsi pengalaman yang memang berlaku kepada IPG-KPP. Dia punya cover betul, tapi di dalam itu adalah body orang lain. So jadi ini sukarlah kepada kita, sebab kebetulan mungkin kita terlepas pandang lah. Lagipun pelajar itu mungkin dia telah lalui banyak kursus, mungkin dia pun tersilap send file yang betul kepada pensyarah. Tapi saya memohon kerjasamalah, bila tamat je pensyarah kalau boleh semak dululah, semak buku muka surat itu dan kemudian tengok dalam dia lah isi dia betul ke tak. Kan kita takut nanti macam itulah, depan lain, dalam isi lain. Dan kemudian ada satu yang saya nak kongsi, pensyarah juga tolong ingatkanlah sebab sebelum ni pelajar kita ada menjawab satu buku soalan tapi semua jawapan yang diberikan adalah jawapan yang sama sebab dia kata oh saya tersilap. Dan juga bila hal ini berlaku kita terpaksa
verify balik lah sama adakah dia memberi alasan yang betul. Tapi mungkin dalam masa yang sama pensyarah tolong ingatkan jugalah, takut-takut benda ni berulang. Okay, jadi ingatkanlah kalau mungkin dia orang terlalu kelam kabut ke dan sebagainya, dia copy tiga soalan dengan jawapan yang sama semua. So ini amat menyedihkanlah. Kita kesianlah, okay, pelajar. Sebenarnya kita bila masa telah tamat, kita bukan tak ada budi bicara nak membantu, tapi itu adalah syarat-syarat yang kita perlu ikuti. Tapi kalau dia sedar awal dalam tempoh 30 minit pertama, mungkin pensyarah boleh ikut budi bicara lah sama ada nak terima ke tak terima dan sebagainya. Okay. Itu yang penting lah yang saya nak maklumkan pada semua. Mungkin ada soalan nak tanya ke? Untuk ni ada apa-apa nak tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puan Juliana Ya cik. Jadi ada disebutkan dalam panduan yang kedua tu hubung Okay. dengan GC tu. Okey. Jadi yang ni adakah diwujudkan oleh pensyarah sendiri atau unit peperiksaan yang memang sudah wujudkan link untuk mata pelajaran berkenaan? GC memang platform tu UPP sediakan Cik Usop. Jadi dalam platform tu sudah ada lah untuk subjek-subjek tertentu yang periksa itu. Ya dah ada dah. Dan pelajar akan memberikan jawapan dia dalam GC berkenaan, dalam link berkenaan. Ya, dalam tu nanti kalau Cik Ustaz tengok balik itu kita ada ruangan kita letak hantar skrip jawapan tu kan. Tu nanti pelajar akan muat naiklah dia punya skrip pada folder-folder yang telah ditetapkan tu lah. Dia ada folder kelas lah. Tu yang saya kata kalau Cik Ustaz perlukan ada ramai banyak kelas dalam tu kan. Mungkin kita susun dalam bentuk kelas biasalah kata-kata mungkin tester 1, okey semua pelajar tester 1 masukkan dalam folder ni. So lebih mudah lah. Okey. Ya, dari segi pemantauan tadi kalau saya adalah untuk EDUP 3053 kita ada 5 atau 6 kelas. Okey. Sepatutnya ia berjalan serentak lah. Okey. Jadi semua calon-calon ini akan masuk dalam GC yang sama. Ya betul. Dia akan duduk dalam satu GC yang sama je. Selepas itu untuk tujuan peperiksaan pensyarah-pensyarah yang mengajar kelas berkenaan akan ambil, saya gunakan perkataan ambil tu ikut kelas masing-masing begitu. Ambil skrip, maksudnya ambil skrip ke? Ya. Itu sebab saya kata tadi Cik Usop, kalau kita dah sediakan folder, sebab dalam tu nanti bila platform GC yang UPP sediakan, saya akan invite semua pensyarah yang mengajar sebagai teacher dalam tu. So semua pensyarah boleh bukalah GC tu. Jadi bila untuk sesi ambil skrip jawapan di hujung tu dan dengan folder-folder yang ada, pensyarah-pensyarah hanya tengok folder dia je lah kan. Contohnya Cik Usop ajar tester 1. So maksudnya pelajar Cik Usop akan duduk dalam tu je. So Cik Usop akan ambil folder tu je lah untuk download ke dan sebagainya kan. Baik, terima kasih. Kemudian boleh tak Ju share sikit berhubung dengan Google Drive tadi? Ya, yang mana yang Ju letakkan supaya kita boleh nampak dengan jelas di sini. Share apa Cik Usop? Share apa? GC? Google Drive yang Puan Ju akan share keseluruhan benda tu dengan boleh. Sekejap. Supaya kita boleh nampak sepintas lalu lah. Okey, boleh. Gambarannya macam mana. Terima kasih. Sama je sekejap Okey, ini antara contohlah ini yang senarai pada drive UPP. So contohnya saya ambil di sini teknologi pendidikan untuk Oktober, saya double klik di situ.
Okey, dalam ini boleh Cik Syed nampak Boleh yang lain pensyarah boleh nampak Ya, saya nampak. Okey, baik. Okey, saya teruskan. Okey, dalam ini dalam folder jabatan saya UPP sediakan folder-folder yang ditawarkan pada peperiksaan lah. Contohnya kalau JTP semester ini dia menawarkan EDUP 3053 dan EDUP 3I. Dan juga dalam ini untuk makluman UPP juga telah sediakan senarai semak kerja khusus dan juga senarai semak peperiksaan. Okey. Saya buka dulu folder ni. Okey, dalam folder ni kod khusus ni kita ada 2 folder lah. Satu folder kerja khusus dan juga satu folder peperiksaan. Cik Usul nak tengok yang mana folder kerja khusus ke peperiksaan? Boleh? Tengok peperiksaan lah. Okey, baik. Tak ada soalan dalam ni. Tak ada, soalan tak buka lah. Soalan saya tak buka lah folder penggembalan ni. Okey. Okey. Soalan penggembalan ni duduk dalam folder ni lah. Okey. Jadi maknanya Ya. setiap jabatan yang ada khusus pengajaran dia akan dapat folder yang sama. Ya, betul. 6 tu ya. Dia akan dapat folder yang sama. Cuma pensyarah yang berbeza je lah dengan kod yang berbeza. So Okay. dalam ni contohnya folder nombor 2 ni folder JM kan. Okey, kita dah ready kan lah. Puan Haisyati dah masukkan borang markah, borang-borang yang terlibat lah, borang BA1, BA2 dan sebagainya lah. Ini yang saya katakan tadi. Macam mana nak guna borang ni, UPP sediakan panduan dalam bentuk video lah. So boleh tengok melalui video ni macam mana nak guna GM ni lah, jadual markah ni. Kemudian dalam ni yang saya kata tadi ada senarai semak. Senarai semak ni kita tengok balik lah kalau apa yang kita perlukan tu macam ni kan. Okay, saya kecilkan sikit. Okay, kalau senarai semak ni tengok balik lah apa perkara-perkara yang penting tu. Kalau dah okey, tick lah. Kalau tak berkenaan, pada tak berkenaan lah. Kalau dah lengkap, lengkap. Contohnya kalau ada ruang catatan ni nak tulis apa-apa catatan, boleh tulis lah. Tapi yang penting senarai semak ini perlu disemak oleh penyelaras di peringkat jabatan. Kalau folder kerja khusus, kerja khusus lah. Kalau folder peperiksaan, dia akan diuruskan oleh penyelaras peperiksaan peringkat jabatan. Ya, Puan Ju lagi satu berhubung dengan taklimat peperiksaan kepada pelajar. Okay. Jadi setiap pensyarah bertanggungjawab untuk memberikan taklimat kepada kelas masing-masing atau kita ambil satu grup saja. Contohnya EDUP 3053 kalau ada 6 kelas, adakah seorang saja yang bagi taklimat atau masing-masing pensyarah yang mengajar kelas-kelas pembinaan yang memberikan taklimat? Okey. Maaf Cik Syed, boleh saya tahu EDUP 3053 ni jumlah calon berapa orang Saya pun tak pasti, 100 lebih saya rasa. Okey. Macam ni, kalau kapasiti calon 100 ke bawah, kita hanya sediakan satu GC sajalah. Jadi contohnya kalau dalam 100 ke bawah tu ada 3 kelas contohnya kan. So hanya ketua sajalah yang bagi taklimat tu, Cik Usop. 193. 193. 193. Okey, kalau 193 saya akan buat 2 GC lah. Saya akan buat 2 GC kepada kod khusus EDUP 3053. Dr. Asnur, EDUP 3053 ni bilangan termasuk EDUP 3053I ke? Tak termasuk. Tak termasuk? Okey, tak apa. Kalau macam tu, saya bagi macam ni lah. Saya akan memang, kalau lebih dari 100, kita akan memang buat 2 GC untuk satu kod yang sama. Jadi contohnya katalah kumpulan pertama tu 3 kelas kan. So mungkin GC pertama tu Cik Usuk yang bagi taklimat. Okey, yang kumpulan 2 untuk yang lagi 3 kelas ni mungkin Dr. Asnur yang akan bagi taklimat pun boleh. Dan kalau nak cantumkan sekali link itu bagi semua dua-dua grup ni untuk demo taklimat yang sama pun boleh. Tak ada masalah. Terpulang. Tapi sepatutnya kalau satu GC, satu orang je lah yang bagi taklimat kepada semua. Okay, saya nampak
Okey Cik Sok menjawab soalan. Okey, baik, terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Saya nampak Puan Noliza ya, Puan Noliza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puan Juliana, saya dapat sebagai sebagai apa? Penyelaras kepada peperiksaan pada alamak dah tutup dah. Oh, nak tengok tadi. Oh, okey, sorry. Saya buka balik. Okey, boleh. Saya cuma sebelum ni masa saya di penyelaras peperiksaan. Okey, saya terima contohlah untuk membuat semakan semua kursus-kursus peperiksaan dokumen-dokumen peperiksaan di GC, di GD apa? GD. Di GD kan. So saya dapat kalau ada 5 kursus kan, saya dapat 5 link lah kan. Okey, saya minta jasa baik daripada UPP untuk bagi satu link sahaja yang saya boleh tengok semua macam tu. Boleh tak? Sebab memudahkan bila saya nak buat penyemakkan lah. Okey. Baik, saya faham maksud Puan Noliza tu. Sebelum ni memang saya dapat keseluruhan, saya dapat tengok keseluruhan untuk jawatan matematik. Tapi asalnya baru ni bila peperiksaan hanya kena semak satu-satu. Nah, saya kena setarkan untuk banyak kursus pula kat situ. Okey, baik. Terima kasih. Faham tak? Faham. Saya faham maksud Puan Noliza. Okey, baik, saya cuba jawab. Sebenarnya hal ini berlaku kerana terima kasih Puan Noliza. Hal ini berlaku kerana kita nak menjaga keselamatan folder itu. Sebabnya kalau kita rangkumkan sekali, kita bagi secara pukal kepada penyelaras, sebenarnya folder-folder itu boleh dibuka sampai ke saya punya UPP punya folder. Jadi kalau saya sharekan satu-satu, Puan Noliza hanya nampak folder tertentu saja, folder yang saya share sahaja. Tapi kalau saya, contohnya kalau matematik, ada 5 kursus. Okey, saya letak dalam satu kursus yang sama kemudian saya share. Sebenarnya bila Puan Noliza buka tu, memang kebarangkalian Puan Noliza boleh akses saya punya dokumen keseluruhan dalam UPP. Sebab itu dalam proses pengawalan dokumen, saya perlu asingkan folder-folder itu supaya apa yang saya share Puan Noliza nampak itu je. Puan Noliza tak boleh tengok folder UPP yang lain. Okey, faham. Maaf, saya minta banyak-banyak. Sebab kena buka satu-satu sebelum ni tak macam tu kan? Saya memang faham kekangan pensyarah dengan banyak benda yang bila share dia duduk bertindak tindan lah kan. Kalau latest bukan kan bertindak tindan. Jadi saya minta maaf lah sebab saya terpaksa uruskan macam itu supaya mengawal perkara sulit dokumen-dokumen itulah itu. Baik, terima kasih atas penjelasan. Terima kasih. Mr. Chan, saya nampak Mr. Chan kat tangan. Okey, Puan Nur Juliana, ada EDUP 3053I kerana dalam EDUP 3043I pun ada. So EDUP 3053I ada 45 orang. Okey. Itu saya nak beritahu lah. Ada EDUP 3043I dan juga EDUP 3053I. Ada I. Ada TESA, 2 kumpulan TESA tu. Okey. Okey Okey, baik, terima kasih Mr. Chan atas makluman. Okey, so saya faham lah ya. Sebenarnya konsep macam itulah. Kalau bilangan pelajar lebih 100, saya akan sediakan 2 GC untuk kegunaan peperiksaan. Okey, baik, saya nampak Cik Zaili angkat tangan. Jemput Cik Zaili. Ya, Puan Ju boleh dengar? Ya, saya. Okey. Puan Ju, yang ni berdasarkan pengalaman semester lepas. Okey. Ada ke student yang jawab exam ni, dia orang boleh resend jawapan tu lebih daripada sekali. Maksudnya bila tamat kata waktu peperiksaan, mungkin dia orang ambil kesempatan untuk nak resend lagi sekali. Mungkin dia orang nak baiki jawapan ke apa ke. Ada ke kes macam tu berlaku pada semester yang duluan? Sebab saya dengar macam ada cerita tu lah. Jadi kalau lah berlaku, apakah tindakan yang dah kita buat daripada UPP sendiri? Okey, itu aja. Okey, baik, terima kasih Cik Zaili. Okey, memang saya tak nafikan perkara itu memang kita pernah alami lah dan pernah berlaku.
Cuma sekarang ni kalau kita tengok daripada pengawalan dokumen di GC, kita boleh kenal pasti setiap dokumen yang dihantar itu kita boleh tahu pukul berapa dihantar, hari apa dan sebagainya. Jadi saya mencadangkan contohnya kalau Cik Zali terimalah situasi ini, Cik Zali ambil yang masa yang sepatutnya saja. Contohnya kalau peperiksaan tu tamat pukul 4.30, mungkin dalam tempoh 4.30 tu dihantar dan sebagainya, kita ambil yang pertama dihantar. Memang kita tak boleh kawal daripada pelajar nak hantar berulang kali. Memang GC tak ada, orang kata tak ada lah dia punya benda yang kita boleh kontrol benda tu. Tapi saya rasa pensyarah boleh ambil dari kriteria itulah. Bila kita tengok dia hantar 3 kali contohnya kan, latest hantar peperiksaan tamat pukul 4.30, dia hantar yang the latest pukul 6. So lebih baik Cik Zaili ambil yang pukul 4.30 tadi yang dihantar yang mula-mula tadi. Dan yang 2 lagi tu tolong abaikan. Okay. Sebabnya GC ini platformnya dibina oleh UPP. Jadi saya boleh kena pastilah pelajar mana yang buat panggil macam tu kan, so kita tahulah. Jadi mungkin pensyarah boleh maklumlah kepada kita dan pensyarah sendiri ambil file yang sepatutnya lah. Jangan ambil file yang rasa yang ini dah tak betul ni, dia hantar ni nak backup dia. Jangan ambil file tu lah, ambil yang betul-betul tadi lah. Cik Zaili, jawab tak? Okey, terima kasih Jo. Okey, Puan Juna. Ya, Mr. Chan. Ya. Masalahnya lah yang dia hantar yang awal tu sudah dia extract keluar. Sekarang dia hantar yang baru. Kalau kita tak simpan yang awal punya, maksudnya kita tak boleh trace lah yang awalnya. Ini berlaku last semester. Tak apa Mr. Chan, contohnya kalau berlaku lagi lepas ni, Mr. Chan bagi tahu saya sebab owner akan bila dia archive pun dia masih ada yang ori tu pada folder asal tu. Saya boleh dapatkan yang asal lagi. Okey. Kalau jadi okey. Boleh. Cuma Mr. Chan maklum pada saya lah sebab saya sebenarnya tak tahu pun dia macam mana dia buat kan, sebab kita bila tamat exam memang UPP takkan semak lagi dah. Cuma sekarang lah kalau ada apa-apa maklumkan lah, boleh. Okey, baik, terima kasih. Ada lagi ke? Okey, saya nampak. Okey, dalam Google Doc, seperti mesej sebelah tu Miss Eng cakap dalam GD boleh dapat hantaran pertama. Ya, betul. Dalam Google Drive GC tu memang ada hantaran yang pertama tu kita masih boleh capai lagi. Ada lagi ke? Kalau tak ada saya sambung sikit lagi berkaitan dengan slide tadi. Okey. Okey. Dalam ini kita sediakan juga macam mana. Okey, terima kasih Cik Suah atas makluman sebelah tu. Maklumkan boleh tengok dalam YouTube How to Stop Resubmission of Assignment in GC. Terima kasih. Okey, baik, unit peperiksaan juga menyediakanlah sedikit video pendek lah. Okey, bukanlah video apa pun. Sekadar rakaman ringkas macam mana tata cara pengisian borang kehadiran calon. Sebab mungkin ada pensyarah yang kadang-kadang tak berapa nak confirm macam mana isi dan sebagainya. Bolehlah tengok kepada video ni, kita ada buat video ringkas macam mana nak isi borang BKC. Kemudian kita juga ada akan sedia juga sedikit video berkaitan tata cara pengisian borang kehadiran BKC. Okey, lepas tu tata cara pengisian laporan. Kita ada sediakanlah tayangan link-link video ini mungkin boleh menjadi rujukan kepada semua pensyarah kalau rasa ada kerumitan nak macam mana nak isi dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan tunjukkan
Sekejap internet berhenti ke ni? Okey, sekejap. Okey, itulah antara video-video yang ni. Okey, baik. Saya rasa antara perkara-perkara yang saya perlu kongsikan kepada semua pensyarah, saya rasa saya telah maklum, dan juga kalau ada apa-apa boleh tanyalah. Di sini saya suka juga nak berkongsi beberapa tarikh penting berkaitan dengan peperiksaan Oktober. Yang pertama, perkara pertama tu soalan peperiksaan memang telah selesai lah, statusnya selesai. Taklimat pensyarah hari ini pun telah selesai lah, syukur sekejap lagi. Taklimat peperiksaan calon pun telah selesai pada 11 pagi. Peperiksaan Oktober sebenarnya tu 11 Oktober sehingga 12 Oktober. Okay, tarikh masuk markah boleh mula masuk markah pada 11 hari bulan 10 sehingga 29 hari bulan 10. Okay. Jadi selepas tarikh itu pensyarah bolehlah kalau dah siap boleh masukkan bahan dalam folder-folder peperiksaan. Kita akan share bila start exam nanti, kita akan invite pensyarah teruslah pada folder-folder peperiksaan untuk pensyarah masukkan dokumen-dokumen yang kita perlukan. Dan untuk memuat naik bahan tu kita ada masalah, kita beri sehingga tarikh akhirnya 5 hari bulan 11. Okay, jadi sebab apa? Kerana selepas itu saya perlu bentangkan balik keputusan peperiksaan Oktober, kemudian pelajar akan daftar balik untuk khusus semester November dan Disember. Itu saja. Ada apa-apa lagi ke? Kalau tak ada apa-apa, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada semua pensyarah, semua ketua jabatan, ketua unit atas kerjasama kepada UPP, dan saya juga memohon maaf sekiranya sepanjang saya memberi taklimat ada tersalah kata, tersalah tutur bicara, saya minta ampun dan maaf. Okay, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi hadir dan juga komitmen yang pensyarah berikan. Kita semua faham dengan kekangan-kekangan yang kita hadapi, tetapi pensyarah IPG KPP memang terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih Puan Juliana. Thank you. Terima kasih Ju. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Puan Juliana daripada Terima kasih. Jabatan Bahasa. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.